Dengan hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin wa hamdal syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Yang dihormati saudara pengerusi tetap, yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Menerusi Am Parti Islam Sembilan Siapas, Sahibul Fadilah Timbalan Menerusi Am, Ashabul Fadilah Ahli Majlis Syura Ulama, yang dihormati Timbalan Presiden, yang berhormat naib-naib Presiden, Ketua-Ketua Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, yang berbahagia Datin Seri Wan Aizzawan Ismail, Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Dr. Tan Sing Yao, Timbalan Pengerusi Democratic Action Party DAP, para duyuf al-kiram daripada gerakan Islam luar negara, Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas, Ikhwan Muslimun Suria, Jamaah Islamiyah Sri Lanka, seluruh ahli jawatan kuasa pusat, Suruhjaya Negeri, seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, rakan-rakan NGO daripada seluruh negara, para tetamu daripada kedutaan-kedutaan asing, para perwakilan hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Termasuk pengamal media cetak dan elektronik yang memeriahkan muktamar pada tahun ini. Bagi pihak Parti Islam Sembilan Siapas,
saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kepada semua para perwakilan dan tetamu yang datang dari seluruh pelosok tanah air tercinta dan luar negara. Saya juga mengalu-alukan kehadiran kali pertama ahli-ahli baru PAS ke muktamar ini dari kalangan rakyat, artis, karyawan, ahli sokan, tokoh akademik, mantan pegawai kerajaan, pegawai kanan kerajaan, tokoh korporat dan masyarakat, dan semua kalangan yang ingin bersama PAS membawa mesej Islam ke dalam negara kita ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-puan sekalian akan memeriahkan muktamar kita, menyuntik semangat dan merapatkan saf angkatan perjuangan menegakkan Islam yang menjadi rahmat Allah kepada seluruh alam. Ketika seluruh dunia merayu kepada penyelamat kerana di lambung gelombang krisis kemanusiaan dalam segala lapangan, negara kita juga tidak terkecuali dalam keadaan yang sama. Cukuplah rakyat menjadi saksinya apabila UMNO yang menjadi tunjang Barisan Nasional culas dalam melaksanakan amanah, tidak menepati janji, dengan jelasnya tidak menghormati perjanjian hasil petroleum di negeri-negeri sehingga tergamak menindas majoriti rakyat beragama Islam di negeri Kelantan dan Terengganu khususnya, dengan menafikan hasil minyak yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perjanjian yang paling jelas dan nyata. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, pertumbuhan ekonomi negara pula dijana dengan bebanan hutang 502 bilion, yaitu menghampiri siling 55% nisbahnya kepada keluaran dalam negara kasar. Manakala defisit fiskal telah melepasi 15 tahun berturut-turut. Ini memberi makna bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional telah berbelanja besar dari pendapatan sejak sekian lama, sedangkan Bank Dunia telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara antara yang paling kaya dari segi jumlah sumber per kapitanya. Inikah contoh perbelanjaan cemerlang kerajaan Barisan Nasional? Inilah hakikat yang kita saksikan di depan mata kita sendiri pada hari ini. Semuanya ini dilakukan tanpa memikirkan kesannya kepada kesejahteraan hidup generasi yang akan datang. Kita juga saban ketika dihidangkan dengan skandal yang syarat dengan berbagai penyelewengan. Terkini, laporan audit negara 2011 membuat pendedahan projek rumah keluarga Angkatan Tentera, di mana bajet yang digunakan adalah hampir 1.3 bilion kerana menyimpang dari kos asal hasil dari pelbagai kelemahan. Selain dari kelemahan sistem runding terus yang juga mendapat kritikan dari Ketua Audit Negara.
keseluruhan kuasa politik lebih 50 tahun ini telah disyaitani manusia yang menganggap dirinya maha suci daripada segala kesalahan dan kelemahan. Jauh sekali dari keinsafan, walaupun terdedah dengan nyata kezaliman di sana sini, pentadbiran yang bercelaru, sistem ekonomi tidak menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggula-gulakan rakyat tanpa penyelesaian masalah sebenar. Merebaknya penyelewengan, maksiat dan jenayah besar dan kecil tanpa undang-undang yang mendidik rakyat dan menakutkan penjenayah yang degil. Ketika ini kita berada dalam lingkungan alam yang tetap berubah, walaupun di bawah kerajaan yang berselindung di sebalik tembak besi paling kebal dalam sejarah manusia, namun tetap akan menemui ajalnya mengikut pusingan alam dunia. Allah menjadikan kerajaan ini silih berganti untuk menguji kita. Kita diajar bahawa tidak ada kerajaan yang kekal dan mutlak malaikat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahawa politik adalah ujian terhadap manusia. Sama ada menegakkan kerajaan yang diridai Allah apabila menegakkan Islam yang adil terhadap semua, atau mendapat kemurkaan Allah kerana memilih yang lain daripadanya. Dalam hal ini PAS sangat komited untuk memacu perubahan ke arah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam sebagai asas perjuangannya, menjadikan Islam sebagai asas perjuangannya dengan keanjalan sistem Islam yang sesuai di sepanjang zaman dan tempat, dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama' dan qiyas, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta berpandukan fiqh siasah dalam tindakannya. Inilah yang menjadi teras perjuangan PAS setelah kita melihat UMNO yang menjadi parti teras Barisan Nasional gagal untuk mendaulatkan Islam dan telah menunjukkan contoh yang tidak baik kepada rakyat keseluruhannya, sehingga berulat dengan rasuah ribuan juta ringgit, dan terkini rasuah politik 40 juta ringgit di Sabah, salah guna kuasa, ketidakadilan dalam masyarakat dan sebagainya. UMNO juga gagal memperkasakan orang Melayu dengan Islam. Selain dari gagal menunjukkan contoh Islam yang sebenar kepada rakyat dengan membiarkan orang Islam dalam negara ini dicabar dan diperkatak-katikkan dengan hujah yang biadab oleh pemimpin MCA yang menjadi sekutu rapat UMNO Barisan Nasional. Dalam masa yang sama, UMNO juga mempergunakan kalangan tertentu ulama sebagai terampah yang dipakai ke sana sini. Jauh sekali berbeza dengan PAS yang membawa konsep kepimpinan ulama dalam menentukan halal haram, tindakan dan dasar perjuangannya. Ahli-ahli PAS juga berbeza dengan UMNO Barisan Nasional dengan kita menjadikan maqasid siasah sebagai amanah untuk mendaulatkan syariat Allah, bukannya menjadikan peluang pemerintahan untuk berebut pangkat dan harta negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, pada hari ini PAS menyambung kerja dakwah, tarbiyah dan siasah, mengajak rakyat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Muktamar yang lalu kita kemukakan tema membangun negara berkebajikan. Ramai kalangan lawan dan pemerhati tersalah anggap
sehingga membuat kenyataan terbuka bahawa PAS sudah menyeleweng daripada matlamat perjuangan menegakkan Islam. Rupanya selama ini mereka tahu PAS menegakkan Islam. Mereka salah faham kita sudah menyeleweng dalam perjuangan dalam matlamat menegakkan Islam. Anggapan ini adalah kerana mereka tidak memahami bahasa Al-Quran dan terpengaruh dengan bahasa asing, welfare state, yang menafsirkan kebajikan dengan makna yang sempit. Maka bagi muktamar kali ke-48 ini dikemukakan tema negara berkebajikan teras perpaduan. Tema ini dikemukakan kerana perpaduan umat menjadi cabaran terkini di seluruh dunia dan negara masing-masing atau di peringkat antara negara dan bangsa. Perpaduan dalam negara kita pula tidak akan wujud dengan laungan satu Malaysia. Jadi sapu Malaysia yang diselang-selikan dengan tiupan angin perkauman sempit dan tindakan yang menekan rakyat berbilang agama dan bangsa yang wujud dalam negara kita. Perpaduan dan rahmat inilah yang menjadi tujuan kepada Islam sebagai risalah akhir zaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeza dengan para rasul sebelumnya. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kebajikan adalah tajuk kepada ajaran Islam yang menyeluruh. Baca dan fahamlah firman Allah Ta'ala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada al-khair, yakni kebajikan, dan menyuruh berbuat segala perkara yang ma'ruf, kebaikan, serta melarang daripada segala yang mungkar, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Para ulama tafsir Al-Quran menegaskan bahawa al-khair, perkataan al-khair, kebajikan itu ialah seluruh ajaran Islam yang dibawa dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud Islam yang sempurna dan ajarannya yang menyeluruh. Ini dihuraikan secara terperinci oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarrah paling halus, nescaya akan dilihatnya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarrah yang paling halus, nescaya akan dilihatnya. Ini jelas menunjukkan bahawa setiap amalan manusia dikira dan dihisap, sama ada urusan ibadat ataupun urusan kehidupan dunia semata-mata, semuanya tetap berkait dengan hukum Islam. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan dengan sabdanya, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu hasanin wa jamalin dhatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliya fa fadat aynah." Yang bermaksud, ada 7 jenis manusia di mana Allah memayunginya pada hari kiamat nanti.
pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Tuhannya, orang yang hatinya sentiasa bergantung ke masjid, dua sahabat yang berkasih sayang kerana Allah, seorang yang bermoral sehingga diajak oleh wanita yang rupawan dan bangsawan melakukan maksiat, lalu dia menolak kerana takutkan Allah, seorang yang terlalu pemurah memberi sumbangan, dan seorang yang berzikir ingatkan Allah di tempat sunyi sehingga berlinang matanya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kebajikan pertama ialah pemimpin yang adil, yang disebut siasat politik, mentarbih urusan negara dengan Islam yang adil untuk semua. Maha adil adalah sifat wajib bagi Allah dan termasuk di kalangan nama-nama Tuhan Al-Asma'ul Husna. Allah mewajibkan berlaku adil kepada hamba-Nya dan mengharamkan zalim. Adil dalam pemerintahan negara tanpa mengira kawan dan lawan adalah kebajikan pertama. Kerana besar cabarannya dan hebat perjuangannya serta banyak kebajikannya, seorang penyair Arab menegaskan, ahsini ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insana ihsanu wa in asa'a musi'un falyakun laka fi urudin zallatu sabhun wa ghufranu. Yang bermaksud berbuat kebajikanlah terhadap manusia, nescaya engkau menundukkan hati-hati mereka, maka seringkali manusia itu tunduk kepada kebajikan terhadapnya. Jika orang yang jahat melakukan sesuatu kejahatan terhadapmu, maka jadikan sifat yang baik menghilangkan kejahatannya ialah kemaafan dan keampunan. Konsep adil dalam Islam adalah tawaran pas kepada rakyat. Kerana dengan keadilan Islamlah maka Islam bangkit mencapai kejayaan di zaman Islam berdaulat, mentarbih negara awal yang mengandungi masyarakat majmuk dan masyarakat madani. Risalah inilah dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'zukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerima dan menunaikannya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, di kalangan manusia, kamu hendaklah menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Hanya kebajikan yang berkonsepkan adil untuk semua dapat menyatukan hati manusia majmuk, berbagai kaum dan agama, mewujudkan perpaduan tulen. Kerana manusia itu adalah makhluk yang bernyawa, berperasaan dan berakal. Setiap manusia yang seksama akal dan perasaannya tetap menerima kebajikan yang berteraskan keadilan. Ketepikan manusia yang tamak halaba, yang buruk sifat-sifatnya dan tidak berperi kemanusiaan. Kita ingin memerintah dengan adil berdasarkan konsep kebajikan yang diterima secara sejagat tanpa paksaan menganut Islam. Saksikanlah bahawa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya didukung oleh penganut Islam dan juga turut disertai kalangan bukan Islam yang menentang kezaliman. Inilah dia seruan dan perjuangan kita dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru
wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Talaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan malaikat oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan malaikat oleh orang-orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, maka pati syaitan yang dikuasai syaitan di dalamnya, sama ada syaitan yang dikenali atau tak dikenali, tidak mampu menegakkan kebajikan yang bernama adil terhadap semua. Marilah kita menyahut seruan Allah dan melaksanakannya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam negara berkebajikan ini, semua pihak akan berlomba-lomba melakukan kebajikan, yaitu kebajikan kerajaan terhadap rakyatnya. Manakala rakyat pula membantu kerajaan, maka mewujudkan hubungan saling mengerjakan kebajikan antara miskin kaya, majikan pekerja dan sebagainya. Sifat adil yang dilaksanakan dalam negara berkebajikan ini adalah amal kebajikan yang membuahkan kasih sayang di kalangan manusia, sehingga merapatkan hubungan di antara pemimpin dan rakyat, serta menjalinkan hubungan baik di kalangan sesama rakyat. Seterusnya menarik musuh kepada insaf, sehingga menjadi kawan dan sahabat yang setia. Dalam masa yang sama, seluruh pendukung dan ahli PAS mestilah menghayati bersungguh-sungguh dasar yang dibawa dalam muktamar kali ini, dengan menjadikan syarat kebajikan dan amalan ikhlas kerana Allah sebagai paksinya. Saya ulangi, dengan menjadikan syarat kebajikan dan amalan ikhlas kerana Allah sebagai paksinya. Tidak hanya dari berpegang kepada Islam yang menjadi matlamat perjuangan kita, menyusun strategi dan gerak kerja secara tersusun, dan bersedia untuk berdepan dengan rakyat secara terbuka dalam membawa mesej kita ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, negara-negara umat Islam di pentas antarabangsa kini sedang berdepan dengan arus perubahan yang sedang meroboh peta politik dunia. Perkembangan kebangkitan rakyat, kuasa rakyat yang sedang melanda dunia umat Islam telah bermula di Tunisia, Maghribi, Mesir, Libya, Yaman, Syria.
hingga hampir seluruh benua Arab. Tidak siapa dapat menjangkakan rakyat Tunisia berjaya menggulingkan Zainal Abidin bin Ali yang sejak berpuluh tahun menafikan hak serta suara kebebasan rakyat sendiri, dan tidak siapa yang mendapat menjangkakan rakyat Mesir berjaya menggulingkan rejim kuku besi Hosni Mubarak dengan hanya bersenjatakan kuasa rakyat yang turun secara sukarela berdemonstrasi di jalan-jalan raya di seluruh negara. Perubahan politik ini semua adalah merupakan ketentuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi peringatan kepada mana-mana pemerintah yang sombong dan angkuh serta mahu terus menafikan hak dan kebebasan rakyat. Rakyat hanya mahukan kebebasan dan hak bersuara mereka dihormati, dan bukannya mahukan kekayaan seperti mana dimiliki oleh pemerintah yang zalim ini. Umat Islam juga sedang memasuki alah baru dengan penuh ujian cabaran. Di era globalisasi ini, kedudukan umat Islam terus dihimpit dengan pelbagai tekanan dan ujian yang begitu mencabar, di mana dunia antarabangsa, marwah serta nyawa umat Islam bagaikan tiada apa-apa harga dan nilai. Lihat sajalah apa yang terus berlaku di bumi Palestin, di Afghanistan, Iraq dan terkini di Syria. Seolah-olah harga nyawa umat Islam lebih murah dari haiwan yang hina. Konflik yang sedang berlaku di Syria amat menyentuh hati dan perasaan kita. Pertumpahan darah dan penderitaan penduduk awam Syria sehingga kini tidak menampakkan jalan penyelesaian. PAS ingin menegaskan sikapnya bahawa konflik di Syria tidak boleh sekali-kali diselesaikan dengan campur tangan kuasa luar, terutamanya Amerika Syarikat dan sekutunya. Biarlah rakyat Syria sendiri yang menentukannya melalui suara rakyat, tanpa sebarang campur tangan asing yang mempunyai kepentingan strategik. Semua pihak perlulah memberikan tekanan secara berterusan. Semua pihak perlulah memberikan tekanan secara berterusan dan berkesan. Semua perubahan kepada demokrasi sebenar boleh berlaku dengan dicorakkan oleh rakyat mereka sendiri. Saya menyeru seluruh masyarakat Malaysia, tanpa mengira agama dan kaum, serta seluruh masyarakat antarabangsa, agar menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada ratusan ribu penduduk awam Syria yang menjadi mangsa tragedi berjarah dan kezaliman ini di bumi Palestin. Serangan serta pencerobohan tentera Zionis ke atas bumi suci ini terus berlaku tanpa batasan. Mereka mencabul segala batas undang-undang antarabangsa, melanggar hak asasi manusia, serta melakukan satu jenayah perang yang amat besar. Mereka juga secara terancang dan terangan melakukan pencerobohan terhadap Masjid Aqsa dan terus mendirikan kawasan penempatan di tanah yang dicerobohi oleh kerajaan Zionis ini. Dengan perkembangan terakhir yang berlaku, wa tatawuratul akhiratil khatirah, al-udwan al-jadid ala Gaza, wa satakun al-hisar alaiha, nara darurat da'wah munazzamat at-ta'awun al-islami aqda mu'tamar tariq li hadd al-mawqif. Perkembangan terkini yang berlaku, Gaza dikepung lagi dan diserang lagi dari udara, laut dan darat. Kita mencadangkan pertubuhan negara-negara Islam OIC mengadakan sidang tergempar untuk menyelamatkan Palestin. Apa yang lebih memalukan lagi adalah sebahagian besar dari pemimpin dunia Islam masih dikongkong dengan tekanan hegemoni Zionis. Badan-badan antarabangsa seperti Kesatuan Eropah EU dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, kesemuanya membisu seribu bahasa terhadap jenayah perang yang dilakukan oleh tentera Zionis ini. Sekali lagi saya ingin merakamkan sokongan padu PAS terhadap intifadah yang dipimpin oleh Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas di bumi suci Palestin. Bagi PAS, isu bumi Palestin serta pembebasan Masjid Aqsa
yang merupakan kiblat pertama umat Islam kekal menjadi agenda terpenting di peringkat antarabangsa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, PAS juga amat tersentuh dengan apa yang berlaku di atas saudara-saudara kita di wilayah Rakhine, Myanmar. Kita ingin mengajak semua pihak agar menunjukkan rasa simpatinya terhadap bencana yang dialami oleh penduduk Islam Rohingya. Tindakan zalim yang dilakukan oleh rejim Myanmar terhadap umat Islam Rohingya adalah di luar batas peri kemanusiaan, dengan membunuh, membakar kediaman serta meroboh masjid yang merupakan suatu tindakan tidak bertamadun. Dalam hal ini, PAS merasa sangat kesal dengan sikap berdiam diri yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia, pimpinan UMNO Barisan Nasional, yang gagal mengecam dan mengambil langkah drastik dalam membantu menyelesaikan isu ini. PAS juga merasa kecewa di atas sikap membisu pejuang demokrasi rakyat Myanmar Aung San Suu Kyi yang enggan menyatakan pendirian yang jelas untuk mengutuk kezaliman dan sikap tidak perikemanusiaan yang dihadapi oleh komuniti Rohingya. Berikutan dengan perkembangan damai di selatan Filipina, PAS mengucapkan tahniah di atas persetujuan damai awal di antara kumpulan pemisah Peran Pembebasan Islam Moro MILF dengan kerajaan Filipina yang dicapai baru-baru ini. Ia merupakan langkah awal ke arah mewujudkan keamanan wilayah otonomi dan boleh memberi manfaat berakyat terbanyak di Mindanao. PAS berharap perdamaian ini benar-benar terlaksana dan diambil kesempatan untuk mengisi perdamaian dengan membangunkan kembali wilayah yang telah lama bergolak itu. Dalam masa yang sama, PAS juga mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan persetujuan damai tersebut, termasuk juga dari kalangan pimpinan PAS sendiri yang terlibat dalam lajnah antarabangsa, yang tidak putus-putus terus memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada kepimpinan Islam Moro sejak berpuluh-puluh tahun lalu melalui pengasas MILF almarhum Ustaz Selamat Hashim. PAS juga menyeru kepada kerajaan-kerajaan rantau ini mengambil paduman di atas kejayaan tersebut bagi mewujudkan perdamaian yang adil kepada rakyat di wilayah-wilayah yang bergolak seperti di selatan Thailand dan wilayah Rakhine, Myanmar. PAS ingin membuat seruan terbuka kepada kedua-dua negara jiran kita agar konflik ini dihentikan segera. Tiada penyelesaian kecuali kembali ke meja rundingan dan mencari jalan damai. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahawa PAS sentiasa bersedia untuk menjadi jambatan bagi mencari jalan penyelesaian kepada konflik yang tidak kebersudahan ini, seperti mana sumbangan dan penglibatan penting PAS dalam membantu menyelesaikan konflik antara gerakan Aceh Merdeka GAM dengan pemerintah Indonesia dan juga dalam proses damai antara MILF dan kerajaan Filipina. Hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita juga ingin mempertegaskan bahawa PAS adalah merupakan mata rantai gerakan Islam yang wujud sejak sekian lama untuk membawa mesej Islam dengan mempunyai komponen tarbiyah, dakwah dan politik. Kita wujud sebagai satu kesinambungan dari perjuangan menentang penjajah yang dipimpin oleh para ulama terdahulu seperti Syekh Wan Ahmad Muhammad Zain Patani yang menubuhkan Jamiat Pataniyah pada tahun 1873 di Makkah, telah disambung oleh murid beliau seperti Raja Ali Kelana dan Syekh Syekh Al-Hadi yang menubuhkan Jamiah Rashidiyah di Riau pada tahun 1880. Pengaruh Riau inilah yang mendorong penubuhan Jamiat Khairiyah di Betawi pada tahun 1904 sebelum ditubuhkan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905 yang kemudiannya dikenali sebagai Syarikat Islam, Parti Syarikat Islam, ketika dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1912. Pengaruh Syarikat Islam sebagai sebuah pertubuhan politik Islam
berkembang di tanah Melayu semenjak tahun 1919 apabila cawangannya wujud di Singapura, Johor, Basrah, Pahang, Terengganu, Kelantan, Petani dan Pulau Pinang. Antara tokoh penting syarikat Islam di tanah Melayu ialah Tuan Guru Haji Rahman Limbung yang memimpin pemberontakan ke atas British antara tahun 1924 hingga tahun 1928, iaitu lebih awal dari pergerakan keluarga Islam di negara Arab dan negara lain, kerana rantau ini lebih awal dijajah daripada negara-negara lain, dan rantau ini jauh dari pusat kerajaan Islam. Maka gerakan Islam inilah yang mengambil alih memimpin umat Islam. Sepanjang tempoh itu sehinggalah kewujudan PAS secara rasmi pada tahun 1951, kita telah mengalami pasang surut pengalaman terlibat dalam sistem demokrasi pilihan raya. PAS menjadi gerakan Islam terawal yang berpeluang memerintah melalui sistem demokrasi seawal tahun 1958. Kerajaan campuran tahun 1970-an, Kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah 1990, dan tahun 1999 Pakatan Rakyat hingga 2008, di mana sikap keterbukaan para ulama PAS lah yang membuka ruang PAS melaksanakan ijtihad tahaluf siasi dalam arus politik tanah air kita, sehingga membolehkan PAS berhubung dan bekerjasama dengan kalangan bukan Islam yang terdiri daripada 40% rakyat di negara ini yang tidak boleh dinafikan sumbangan dan hak mereka. Hasilnya, kita menjadi parti yang turut sama memerintah negara, menjadi pembangkang ahli dan pemimpin yang diburu dan dipenjarakan, digulingkan kerajaan negeri Terengganu tahun 61, Perak tahun 2010, pembentukan kerajaan dan turut menggubal undang-undang Islam di peringkat negeri dan sebagainya, yang mewarnai perjuangan PAS dalam suasana serta wakil yang tentunya mempunyai fiqh aulawiyat yang sangat berbeza dengan rakan-rakan di Asia Barat dan Turki. Hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi, sifat anjal yang dimiliki oleh PAS membolehkan kita mengambil pengajaran yang baik dari kemenangan rakan-rakan kita di Asia Barat dalam tempoh setahun dua ini. Tetapi kita juga tidak boleh sekali-kali berundur dalam gasa dan tindakan kita yang telah berjaya melunakkan fikrah masyarakat di negara kita ini berbanding tahun-tahun yang lalu. Natijahnya ialah tidak salah untuk kita mengambil mana-mana pengajaran yang baik, tetapi hendaklah dilakukan dengan ilmu dan bukannya mengkagumi atau menjadi pengikut secara sembrono tanpa melihat suasana masyarakat dan wakil di tempat kita yang sudah pun jauh berubah berbanding dengan suasana di Asia Barat. PAS tetap memilih demokrasi menyertai pilihan raya sebagai wasilah dari dahulu hingga kini, walaupun berdepan dengan demokrasi tanpa moral yang menjadi senjata UMNO Barisan Nasional yang memegang tampuk pemerintahan sekian lama di negara kita ini. Mereka lah yang menafikan hak rakyat untuk menjadi hakim secara adil dan melakukan muhasabah kepada pemimpin kerajaan. Walau bagaimanapun, kita yakin bahawa rakyat boleh dibangkitkan dengan kesedaran membawa perubahan. Dalam urusan politik, pintu ijtihad tidak boleh ditutup. Walaupun tidak ada lagi pemimpin setara para sahabat terdahulu dan tokoh ulama mujtahidin di zaman awal, namun ijtihad secara jama'i tetap berlangsung. Maka PAS mewujudkan Majlis Syura Ulama yang menjamin keteguhan kita di atas dasar Islam, akidah, syariat, akhlak dan nizam, beristiqamah dengan undang-undang tubuh PAS sehingga kini alhamdulillah PAS tidak rugi dalam semua langkah politiknya, sama ada dalam kerajaan, dalam tahlus khilafi, menjadi pembangkang. PAS tidak pernah rugi dalam senario perjalanan politiknya. Maka ahli-ahli PAS jangan sekali-kali terasing daripada jamaah Islam ini. Ahli-ahli PAS jangan sekali-kali terasing daripada jamaah Islam PAS ini dengan amaran Rasulullah SAW. Inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam
ya'khudhu syatal khasiyah. Sesungguhnya syaitan itu laksana serigala terhadap manusia, seperti serigala yang menangkap kambing yang terpencil daripada kawannya. Sangat malang kalau diheret oleh syaitan yang dikenali. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Islam menentang kezaliman politik, kerana daripadanya dilahirkan segala kezaliman yang lain. Islam menentang semua kerajaan bersifat diktator secara individu, diktator kumpulan al-malak. Bukan Islam menolak kalangan pemimpin agama, diktator pemimpin agama yang berselindung di sebalik suruhan Tuhan, atau pimpinan agama yang melaksanakan pemerintahan teokrasi mengikut fahaman barat, sehingga bertindak zalim terhadap rakyat dan negaranya sendiri. Kesemua para anbiya alaihimussalatu wassalam adalah membawa Islam berakidah tauhid, menentang syirik dengan makna yang luas, melawan syirik yang berkonsep pemujaan kepada mana-mana atau sesiapa di kalangan makhluk dalam urusan ibadat dan cara hidup, dengan konsep ad-din yang tidak ada pemisahan politik daripada urusan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam juga menentang pemujaan makhluk manusia yang memerintah dengan zalim dan membodohkan rakyat. Perjuangan Rasulullah SAW menjadi sunnah fiqh politik yang diamal oleh kerajaan Islam dan kumpulan Islam yang melangsungkannya di sepanjang zaman, berasaskan hukum Islam yang adil terhadap semua. Ada kalangan yang masuk Islam dan ada kalangan yang hanya menerima kerajaannya tanpa menganut Islam. Ada kalangan yang bukan Islam yang menerima kerajaannya, yang berkonsepkan adil terhadap semua rakyat, sehingga kelahiran tamadun Islam unggul melibatkan masyarakat majmuk timur dan barat. Politik Islam mewujudkan perpaduan masyarakat majmuk yang tidak mampu dilaksanakan oleh ajaran lain. Allah berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahul dimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Orang-orang yang dihalau dari tanah air mereka yang tercinta Makkatul Mukarramah terpaksa berhijrah, tidak ada kesalahan yang dilakukan, melainkan kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Dan kerana Allah tidak menjadikan manusia itu bertarungan di antara satu sama lain, di antara golongan yang benar dengan yang salah, yang adil dengan yang zalim, nascaya dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja Kristian, sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, pendedahan sejarah sebelum tegaknya masyarakat dan negara sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mana-mana kaum dan penganut agama yang menang mesti menindas pihak yang lain dengan zalim dan ganas. Islam yang memerintah di Madinah dan selepasnya memberi hak yang adil kepada masyarakat majmuk, mewajibkan perpaduan di kalangan masyarakat penganut Islam dan masyarakat manusia seluruhnya. Piagam Madinah adalah satu perjanjian di antara kerajaan dan rakyat masyarakat majmuk, sehingga menjadi panduan kepada kerajaan Islam yang adil selepasnya. PAS juga sudah bersedia untuk bersama-sama memerintah negara Malaysia ini, insya-Allah. PAS juga sudah bersedia untuk bersama-sama memerintah negara Malaysia ini, insya-Allah, bersama rakan pakatan rakyat bagi memikul dan melaksanakan amanah. Maka PAS mengadakan tahaluf siasi dan persepahaman pakatan rakyat yang menegakkan konsep dalam persamaan dan tidak memaksa dalam perbezaan.
secara bersama Permufakatan-Pakatan Rakyat telah mengisytiharkan resolusi yang pertama, Islam agama persekutuan dan memberi hak yang adil kepada agama-agama lain untuk diamalkan di Malaysia. Dua, hak istimewa Bumi Putera dan melaksanakan hak yang adil kepada semua kaum. Tiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menerima hak bahasa ibunda berbagai kaum. Empat, kedudukan raja berperlembagaan. Iltizam politik menerusi tahadduf siasi menuntut kita terus bekerjasama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat, menuntut kita terus bekerjasama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat secara kolektif dalam mengurus pentadbiran negeri dan negara. Dalam masa yang sama, setiap ahli PAS yang berada dalam lingkungan pentadbiran dan pemerintahan kerajaan ini juga perlulah memahami fiqh aulawiyat, maqasid syariah, siasah syariah, serta bertegas dalam perkara dasar selari dengan perlembagaan PAS itu sendiri. Tahaluf siasi ini juga tidak seharusnya mengaburkan kepahaman ahli PAS terhadap konsep fiqh at-ta'an terhadap parti kita sendiri. Hadirat yang dihormati sekalian, pendekatan ekonomi, dunia menyaksikan kejatuhan komunisme yang menolak agama semuanya. Manakala ekonomi berdasarkan kebendaan semata-mata menjadi Tuhan yang disembah, manusia laksana alat jentera, jasad yang tidak ada roh, akal yang tidak berpanduan. Kini pula dunia sedang menyaksikan keruntuhan ideologi liberal kapitalisme yang juga bertuhankan kebendaan dan agama menjadi sampingan yang tidak bermaya, sehingga kebebasan ekonomi tanpa kawalan roh dan hati nurani tanpa perhitungan dosa dan pahala. Suasana ini membarahkan politik menipu dan ekonomi berpusing kekayaan di kalangan kelompok tertentu, dulatan bainal aghniya, di kalangan ahli politik dan ahli ekonomi yang bersekongkol dengannya. Seterusnya ini melahirkan Fir'aun dan Haman yang menerima rasuah serta kumpulan Qarun yang mengumpul kekayaan melalui konsep monopoli tamak halaba secara riba, rasuah dan berbagai salah laku. Hakikat inilah yang kita lihat sedang berlangsung dalam negara kita ini. Negara kita yang kaya dengan hasil bumi akan muflis sekiranya terus berada di tangan Kerajaan Barisan Nasional. Negara kita yang kaya dengan hasil bumi ini akan muflis sekiranya terus berada di tangan Kerajaan Barisan Nasional, melaksanakan transformasi ekonomi ala Kerajaan Barisan Nasional untuk setanding dengan negara yang kaya di dunia barat juga. Bukanlah ukuran yang rakyat inginkan. Nilai ringgit yang ada pula makin menyusut sehingga duit bertimbun yang dimiliki tidak memberi apa-apa makna lagi. Perdana Menteri pernah berbangga dengan Malaysia memiliki 30 bilion yang berkongsi kekayaan sejumlah 200 bilion. Namun PAS mahu mengingatkan bahawa ada bilioner ini yang menanggung hutang korporat keparas 22 bilion seorang. Semasa krisis kewangan 1997 dulu, kini sudah pun diketahui pasaran keuangan, bahawa antara 30 bilion ini ada yang berhutang keparas 55 bilion dan 34 bilion setiap tokoh korporat, sekaligus mengulangi kesilapan yang lama. Hadirat yang dihormati sekalian, inilah yang cuba ingin kita perbetulkan dengan mengambil langkah-langkah penting ini. Sekiranya kita diberikan amanah nanti, langkah yang pertama, membetulkan falsafah ekonomi sedia ada kepada lebih adil dan memakmurkan. Dalam hal ini dasar fiskal maupun monetary yang adil sifatnya mesti digunakan sebaik-baiknya untuk memacu pertumbuhan. Kedua, membetulkan pelaksanaannya dengan bersendikan akhlak
dan perkiraan dosa pahala, accountability dan holistik, undang-undang yang mampu mencegah dan seterusnya mencegah pembaziran, ketirisan, penyelewengan serta rasuah. Ketiga, membuat penilaian menyeluruh terhadap hasil negara supaya pengurusan warisan khazanah negara ini dimanfaatkan dengan lebih telus dan adil untuk semua rakyat. Keempat, menolak diskriminasi di mana dasar ekonomi dan sifat kebijakannya dilaksanakan tanpa mengira kaum, agama ataupun faham politik negeri, wilayah, dengan merujuk kepada keadilan Islam yang sebenar. Ini sekaligus menolak amalan kronisme dan monopoli pasaran tempatan dengan memperkenalkan akta-akta bagi mengikat kewujudan kartel yang bertindak menekan rakyat. PAS menegaskan bahawa tanggungjawab pemerintahan dan memakmurkan bumi ini adalah satu amanah yang mesti ditunaikan, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan rakyat yang mengangkat sesebuah kerajaan, bahkan pada kemuncaknya supaya kepimpinan negara bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, menterbi khazanah kekayaan negara dan mengurus keuangan secara bijak serta menjadikan pengurusan ekonomi dan membangunkan harta atau hifzul mal adalah termasuk dalam perkara-perkara daruriyat, perkara penting yang mesti dipelihara dan dimajukan oleh sebuah negara berkebajikan. Kedatangan Islam pula menyaksikan sejak awalnya pelaksanaan Islam memerintah negara dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi seluruh manusia sejagat, bukan sahaja kepada penganut Islam. Dalam perkara ibadat wajib berbeza, dalam perkara muamalat wujudnya pergaulan yang adil di kalangan masyarakat majmuk. Apabila konsep ihya'ul mawad, memiliki tanah pertanian dan kebebasan perdagangan tanpa belenggu yang zalim, diberi hak kepada seluruh kegiatan ekonomi rakyat, termasuk kepada penganut bukan Islam, dalam perkara yang diizinkan oleh agama mereka dan diharamkan oleh Islam, yang akhirnya menyebabkan rakyat tertindas berbagai kaum menerima pentadbiran Islam. Konsep zakat adalah kebajikan pengumpulan hasil dan pengagihan yang adil secara ibadat bagi penganut Islam sepanjang hidup. Walaupun tanpa diurus oleh kerajaan, zakat tetap wajib. Walaupun tanpa diurus oleh kerajaan, tetapi zakat tetap diwajibkan ke atas penganut Islam. Dan tidak wajib bagi penganut bukan Islam. Seterusnya dipanjangkan dalam konsep mengendalikan sistem percukaian yang tidak berkait dengan ibadat kepada penganut bukan Islam, sama ada sumber asli atau percukaian ke atas kegiatan ekonomi rakyat, keluar negara dan ke dalam negara, ianya diambil daripada mereka yang berada, tidak membebankan rakyat miskin dan menganggur, mengagihkan harta untuk rakyat dengan konsep adil terhadap semua, tanpa belanjaan urusan kerajaan yang tidak bakhil dan boros. Zakat wajib dikekalkan kerana ibadat harta bagi penganut Islam. Adapun cukai boleh dihapuskan apabila tidak memerlukan. Dalam pengagihan sumber zakat, para ulama bersepakat diutamakan penduduk di daerah zakat diambil. Maka begitulah juga konsepnya dalam sistem pengagihan sumber negara. Bermakna kerajaan pusat tidak boleh sewenang-wenangnya mengangkut hasil mana-mana wilayah seperti Sabah dan Sarawak, Kelantan dan Terengganu sekarang, tanpa menilai sepenuhnya keperluan kesejahteraan hidup wilayah berkenaan. Dalam kepentingan umum, ada hadis Nabi SAW yang bersabda, "An-nasu syuraka fi thalatha, al-ma' wal-nar wal-kala." Manusia itu bersyarikat dalam 3 perkara yang menjadi keperluan umum, yaitu air, api dan padang ragut. Konsepnya ialah keperluan umum hendaklah dikawal oleh kerajaan supaya tidak ada kalangan yang mengambil kesempatan bagi diri mereka dan kroni daripada perkara yang menjadi kepentingan umum. Maka keperluan umum sudah tentu berubah mengikut peredaran zaman, sehingga dipanjangkan dalam perkara-perkara yang lain seperti pendidikan, kesihatan dan segala kemudahan awam yang lain.
Bahkan di zaman negara Islam yang bertamadun, berjaya diwujudkan penginapan dan khidmat percuma untuk para musafir yang dinamakan musafir khamah. Di sinilah maka cukai yang membebankan rakyat seperti tol boleh dihapuskan, pendidikan percuma dan rawatan percuma boleh dilaksanakan. Bagi mengurang beban kos harga hidup seharian, ketua isi rumah, pendekatan yang wajar adalah untuk meningkatkan pendapatan, boleh berbelanja, dan bukan dengan pemberian one off secara bermusim. Bagi RM500 ambil saman. Mengurangkan kos utility seperti air dan elektrik, kesihatan, pelajaran, pengangkutan serta keperluan makanan asas, jelasnya akan meningkatkan pendapatan, boleh berbelanja. Ketua isteri rumah serentak mengangkat kehidupan yang lebih bermakna dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dan pemberian one off yang diamalkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional secara bermusim. Kebajikan negara disumbangkan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama maupun faktor kedudukan geografi, wilayah jauh atau dekat. Semuanya dinilai kepada tahap keperluan memenuhi kesejahteraan hidup rakyat terlebih dahulu. Natijahnya menjalinkan hubungan yang baik di antara kerajaan dan rakyat. Dan dikarenakan rakyat majmuk, keadaan yang berbeza dengan kerajaan sebelumnya, sama ada di kalangan bangsa sendiri atau penjajah yang menakluk. Islam berbeza dengan kerajaan penjajah, sama ada di kalangan anak jajahan atau negeri penjajah itu sendiri. Maka kedatangan Islam diterima dengan rela hati oleh seluruh rakyat tempatan. Di sinilah menunjukkan kepada kita betapa luasnya contoh jalan penyelesaian yang diberikan oleh Islam apabila kita terbuka mendengar dan bersedia untuk melaksanakannya. Hadirin yang hormati sekalian, dalam bidang pendidikan, PAS berkewajipan memperkenalkan agenda pembangunan insan yang sebenarnya mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan seluruh alam. Kegagalan sistem pendidikan menjadikan negara dan bangsa ketinggalan, lemah dan hina. Pendidikan adalah pembangunan insan, mestilah mengikut acuan kejadian manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut fitrahnya, mengikut sifat semula jadinya. Kemusnahan tamadun umat terdahulu yang hebat kerajaan dan bangunannya adalah kerana tidak membangun insan mengikut fitrahnya, sehingga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan adil di bumi Allah. Berlaku kezaliman bukan sahaja terhadap rakyat yang lemah ditindas, bahkan terhadap ilmu. Tokoh-tokoh ilmuwan dihapuskan setelah mencapai kejayaan yang disumbangkan kepada negara dan bangsanya, supaya tidak dipindahkan kepada pihak lain atau dianggap mencabar kedudukan pemimpin. Ahli falsafah ada yang dibunuh, arkitek dipotong tangannya. Keadaannya lebih melampau apabila menolak para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamadun bangsa-bangsa tersebut masih ada peninggalan sejarahnya yang boleh dilawati untuk diambil iktibar, bahawa pembangunan dengan ilmu sains dan teknologi tanpa hidayah kepada akal dan pembangunan rohani di dalam jasadnya berakhir dengan kemusnahan. Kini kita telah menyaksikan tanda bermulanya kemusnahan tamadun barat yang menjadi senjata kezaliman terhadap diri manusia dan alam sekitarnya. Inilah yang sedang kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang dibentangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Visi sistem pendidikan yang dicadangkan itu gagal diberikan roh pegangan agama yang tulen kepada pelajar untuk berdepan dengan cabaran krisis akhlak di masa depan. Sementara pihak kerajaan pula yakin menjadikan pencapaian akademik negara maju tertentu sebagai kayu pengukur maju atau tidaknya sistem pendidikan itu sendiri. Guru-guru pula berdepan dengan satu lagi eksperimen baru yang terus memberi tekanan baru kepada bidang perguruan. Akhirnya guru menjadi mesin yang bukan lagi melaksanakan peranan mendidik generasi akan datang. Terkini ialah tindakan kerajaan memperkenalkan sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah. Walaupun ada kebaikannya,
tetapi melaksanakannya secara separuh masa tanpa menyediakan infra tenaga tambahan yang mencukupi akan hanya mendera guru-guru yang terlibat. Selain dari itu, bidang pendidikan Islam terus berada di luar arus perdana, ditambah pula dengan cadangan untuk kononnya memperkukuh pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang 2017 adalah satu kenyataan yang membawa masuk pahaman liberalisme dan mengenepikan semangat agama Islam sebagai agama persekutuan. Maka PAS berkewajipan membetulkan acuan pendidikan membangun insan, mengembalikan semula dasar dan konsep pendidikan Islam, membangun insan merangkumi kewajipan dunia dan akhirat dalam perkara fardu ain dan fardu kifayah bagi urusan dunia dan akhirat, menegakkan kemerdekaan yang sebenarnya bagi rakyat supaya bebas daripada pemikiran penjajahan yang masih ada, sama ada kesan penjajahan asing ataupun penjajah dalaman sendiri yang menghilangkan jati diri manusia yang berkemampuan dengan akidah, akhlak dan kebijaksanaan ilmu. Peranan bahasa kebangsaan yang menjadi jiwa bangsa wajib diperkasakan menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran negara dan perpaduan rakyat bersama bahasa ibunda kepada semua kaum, dan menggalakkan pengajian bahasa asing bagi menimba ilmu yang bermanfaat daripada mana-mana sahaja, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Kebijaksanaan itu laksana barang tercecer kepunyaan seseorang yang beriman, maka di mana saja dia menemuinya hendaklah dia memungutnya. PAS dalam kerajaan pakatan rakyat wajib memastikan tidak ada kalangan rakyat yang tercicir daripada pendidikan mengikut tahap kemampuan masing-masing, sekurang-kurangnya fardu ain bagi setiap orang, dan di peringkat fardu kifayah dalam urusan agama dan dunia sebanyak-banyaknya. Peruntukan keuangan pula wajib disediakan oleh kerajaan dengan secukup-cukupnya dalam kemudahan ini sebagai melaksanakan tanggungjawab menyediakan pendidikan kepada rakyat. Mengikut Islam, sesebuah kerajaan itu tidak rugi termasuk dari segi keuangan dengan memperkenalkan pendidikan percuma, bahkan memberi pulangan hasil negara yang meningkat dengan kewujudan rakyat yang dibina insannya dengan seksama dapat menambahkan hasil negara. Segala-galanya berlaku apabila rakyat berilmu, beriman dan berbudiman. Rakyat tidak menjadi bodoh yang tidak berguna ataupun cerdik menipu tidak boleh ditumpang. Bodoh tidak berguna, cerdik tak boleh ditumpang. Hadirat yang dihormati sekalian, kemampuan PAS untuk rakyat. PAS juga bersedia untuk menerima amanah sebagai komponen kerajaan pusat ataupun negeri bersama dengan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini. Kita percaya bahawa dengan sokongan rakyat dan keahlian PAS yang merangkumi berbagai bidang kepakaran selain dari kalangan teknokrat yang boleh bekerjasama dengan kerajaan PAS dan Pakatan Rakyat, kita bersedia untuk menunaikan amanah yang lebih besar ini. PAS percaya dan yakin bahawa peralihan kuasa dari Barisan Nasional ke Pakatan Rakyat akan berlaku dengan lancar dan aman sekiranya rakyat memberikan amanahnya kepada kita. Kepada rakyat keseluruhannya, jangan takut untuk berubah kepada lebih baik. Maka sekiranya kita gagal melaksanakan amanah ini, rakyat bolehlah menghukum kami dan pihak yang seterusnya. Komitmen besar PAS ini memberikan suatu jaminan bahawa jentera kerajaan pusat atau negeri yang terdiri dari pegawai berbagai peringkat ini tidak akan dizalimi atau dibalas dendam, kerana mereka lah yang akan melaksanakan dasar kerajaan semasa yang dipilih oleh rakyat. Hubungan yang baik dengan institusi raja-raja pemelagaan akan dipertahankan sebagaimana komitmen bersama Pakatan Rakyat yang kita ikrarkan. Sekiranya diberi amanah ini, maka PAS juga akan mengusulkan supaya dimasukkan akta-akta yang zalim, mengembalikan kewibawaan institusi penting dalam negara seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Institusi Pendakwaan dan Kehakiman, Parlimen Malaysia, Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM dan sebagainya. Perjalanan pilihan raya yang adil dan bebas
akan terus diperjuangkan oleh PAS walaupun setelah kita sampai ke Putrajaya nanti insya-Allah. Kerana inilah ciri sebuah kerajaan demokrasi yang sihat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kepada rakyat berbagai kaum dan etnik di Sabah dan Sarawak pula, kepada rakyat berbagai kaum dan etnik di Sabah dan Sarawak pula, marilah kita sama-sama bangunkan negara Malaysia ini secara bersama, bergandengan tenaga dengan penuh adil dan seksama. Hak rakyat pribumi Sabah dan Sarawak dijanjikan akan dilaksanakan selain dari komitmen bersama Pakatan Rakyat menerusi deklarasi penting semasa kita menyambut ulang tahun Hari Malaysia pada 16 September yang lalu. Hasil kekayaan bumi royalti minyak sebanyak 20% akan dipulangkan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Selain dari melaksanakan tekad kita bersama Pakatan Rakyat, sebagaimana yang sama-sama kita rangkakan dalam buku Jingga, PAS juga ingin melebarkan komitmen untuk membaiki kerosakan yang ada dalam negara kita. Sekiranya diberi ruang untuk keputrajayaan insya-Allah, selain dari iltizam untuk sama-sama membangunkan negara kita ke arah yang lebih baik, menerusi manifesto khusus yang akan dibentangkan kepada rakyat bila tiba masanya yang sesuai insya-Allah. Antara intipati terpenting komitmen PAS ialah untuk memartabatkan Islam sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, mengiktiraf dan mengupayakan peranan generasi muda, meningkatkan dan mengiktiraf peranan wanita, membela dan memajukan golongan petani, nelayan, peniaga kecil, meningkatkan kebolehan perkhidmatan kesihatan tanpa membebankan rakyat, agenda khas ekonomi dan pengurusan keuangan, memperkenalkan keadilan sistem pendidikan, memperkenalkan seni budaya yang memartabatkan nilai hidup insan dan sebagainya. Selain dari komitmen yang dinyatakan tadi, PAS juga berkongsi nasib yang menimpa peneroka luar bandar yang ada di waktu ini. Peneroka luar bandar khususnya berbangsa Melayu yang terdiri daripada 112,000 peneroka dan lebih 1 juta warga Felda terdiri daripada peneroka, keluarga dan kaki tangan Felda. Sebarang tindakan yang dilakukan terhadap Felda akan memberi kesan yang besar pada kelompok mega rakyat Malaysia ini. Kita sama-sama lihat bahawa sejurus selepas Felda disenaraikan di Bursa Malaysia melalui anak syarikatnya Felda Global Ventures, ia menjadi satu detik hitam kepada warga Felda keseluruhannya. Aset Felda yang berupa tanah, ladang dan pelbagai aset lain yang menjadi hak milik bersama warga Felda kini sudah dibuka kepada milikan bebas termasuk syarikat-syarikat asing. Atas nama penyelesaian maka berteraskan amanah membela rakyat, PAS menyatakan komitmen berterusan untuk menyelamatkan tanah dan seluruh aset Felda ini dan diagihkan kekayaan tersebut kembali kepada rakyat sekiranya diberi mandat membentuk kerajaan nanti. Hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian, baru-baru ini juga pihak kerajaan telah melaksanakan sistem penguatkuasaan automatik AES yang telah mula dikuatkuasakan pada 23 September 2012 yang lalu. Membantah pelaksanaan PAS membantah pelaksanaan AES, membantah pelaksanaan AES tidak bermaksud kita bersetuju pengguna jalan raya memandu sewenang-wenang tanpa mengendahkan undang-undang dan peraturan jalan raya. PAS di bawah jawatan kuasa kempen anti saman eko KASE telah membantah pelaksanaan AES ini kerana terlalu banyak kekeliruan dan kecelaruan yang timbul dalam pelaksanaannya. Antaranya lokasi pemasangan kamera AES di tempat-tempat yang tidak sesuai dan tidak menasabah. Cara penguatkuasaannya pula melibatkan syarikat-syarikat swasta yang akan mendapat imbuhan hasil berniaga menerusi pembayaran saman-saman oleh pesalah lalu lintas. Alasan bahawa kelajuan adalah penyumbang utama kemalangan tidak boleh diterima dengan mudah dan sewenang-wenangnya. Benar, kelajuan adalah antara punca kemalangan tetapi bukan punca utama. Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia pernah menyebut
bahawa 85.7% punca kemalangan adalah disebabkan faktor manusia, 10.62 disebabkan keadaan persekitaran, 3.64 lagi adalah faktor kenderaan. Faktor manusia inilah yang memerlukan pendidikan dan pendekatan yang lebih holistik, bukan dengan memasang kamera-kamera untuk menyaman sebagai satu bentuk penjagaan. Allah menunjukkan hukuman qisas bukan sahaja dalam perkara pembunuhan, mencederakan senjata, termasuk kemalangan. Allah berfirman, walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu dalam melaksanakan hukuman qisas itu, termasuk kecederaan kemalangan, membawa kehidupan, wahai orang-orang yang menggunakan akal dengan betul. Itu amaran Allah. Di mana perginya Hakim? Di mana perginya Jakim? Di mana diletakkan mufti-mufti di seluruh negara? Kita minta mereka juga bersuara. PAS juga mengulangi komitmen untuk menilai kembali projek-projek mega yang sepatutnya memberikan pulangan ekonomi kepada negara tanpa membebankan rakyat dan alam sekitar. Projek-projek seperti kilang penapisan dan petrokimia di Penggerang Johor sepatutnya dilaksanakan tanpa melibatkan pemindahan 25,000 penduduk yang menghuni selama puluhan tahun di 10 buah kampung tradisi, melibatkan pemindahan lebih dari 10 buah sekolah, masjid dan sebagainya. Kita tidak menolak projek ekonomi seperti ini. Saya tegaskan, kita tidak menolak projek ekonomi seperti ini, tetapi PAS menolak kezaliman di atas nama pengambil alihan tanah secara tidak adil, pemusnahan ekologi kawasan perikanan yang seterusnya menjejaskan mata pencarian hidup rakyat sendiri. PAS juga mengiktiraf peranan golongan prajurit yang banyak berkorban untuk negara. Kita akan memperjuangkan supaya yayasan dan koperasi persatuan bekas-bekas tentera seluruh Malaysia, lembaga tabung angkatan tentera, syarikat perumahan angkatan tentera, untuk diberi tenaga baru serta diperluaskan fungsinya dalam usaha membangunkan ekonomi tentera dan veteran. Semuanya ini adalah untuk memastikan bantuan kebajikan berterusan kepada tentera dan veteran sekeluarga terus dipelihara, selain dari komitmen untuk memberikan bantuan pendidikan sepanjang hayat kepada tentera, balu tentera dan tanggungan mereka. Seterusnya kita masuk dalam perkara pilihan raya, walaupun tak tahu lagi tarikh dia. Di kesempatan ini juga PAS ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Perak yang telah memberikan amanah kepada kita secara bersama dalam muafakat Pakatan Rakyat, dan pegawai-pegawai dalam pentadbiran kerajaan negeri yang telah bekerjasama memahami perlunya terus bertugas dengan amanah dengan kerajaan semasa, iaitu Kerajaan Pakatan Rakyat, dengan matlamat untuk membawa perubahan yang lebih baik dari kerajaan yang terdahulu. Kita menyedari bahawa sekarang ini kita berada di hujung tempoh pemerintahan di negeri-negeri yang kita menangi menerusi pilihan umum ketika 12 yang lalu. Sebelum ianya diserahkan kepada rakyat untuk menjadi hakim sekali lagi dan pilihan umum ke-13 nanti, tentunya tugas terpenting untuk kita ialah mempertahankan negeri-negeri yang kita menangi dengan seluruh gerak kerja dan tenaga yang kita miliki dengan penuh keazaman untuk melebarkan kemenangan sehingga sampai ke Putrajaya insya-Allah. Kita juga menyedari bahawa sudah tentunya tempoh hampir 5 tahun ini tidak mencukupi untuk kita lakukan perubahan yang besar yang kita ciptakan di negeri yang kita perintah, kerana dalam masa yang sama kita berdepan dengan konsep federalisme songsang yang memberikan kuasa negeri yang terhad, campur tangan dan tekanan secara tidak adil oleh kerajaan pusat terhadap pemerintahan kita. Tidak sempatnya kita menukar sistem pentadbiran, menyusahkan rakyat yang berakar umbi dari peninggalan kerajaan Barisan Nasional sejak sekian lama. Selain dari beberapa kelemahan kita sendiri yang perlu dibaiki secara berterusan
dengan seni menyelesaikan masalah secara penuh hikmah. Kerja-kerja asas pilihan raya yang ada hendaklah diteruskan tanpa henti. Manakala pengarahan gerak kerja khusus menjelang pilihan raya ini akan diberikan oleh jentera Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat dan Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri, Dewan Ulama Muslimat Pemuda, Dewan Himpunan dan lajnah masing-masing yang menyumbang kepada keseluruhan tugas pilihan raya ini. Tanpa perlu saya perincikan strateginya dalam muktamar pada hari ini, patutlah kepada arahan-arahan ini, patuhlah kepada arahan-arahan ini tanpa rasa ragu dan lemah. Haji hadirat yang hormati sekalian, ingatlah bahawa ungkapan menuju ke Putrajaya yang saban waktu kita laungkan melalui program Himpunan Hijau ke Putrajaya, program PAS Ganti UMNO, Himpunan Kebangkitan Rakyat, semuanya adalah berpijak di atas kenyataan keazaman kita untuk membawa rakyat sama-sama melakukan perubahan. Ia bukanlah satu mimpi, tetapi turut berada dalam jangkauan hasil dari muafakat bersama dalam Pakatan Rakyat. Di saat ini, sehinggalah kita berdepan pada umum ke-13 nanti, seluruh negara akan berdepan dengan taupan wang yang akan masuk ke setiap buah rumah dan jiwa manusia yang ada di tanah air kita ini. PAS akan berdepan dengan ujian getir rakyat yang dipujuk dengan wang, projek dan sebagainya, selain dari berbagai cara penipuan yang menjadi senjata utama lawan kita. Maka kita perlu menyatakan komitmen untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam menghadapi pilihan umum ke-13 ini. Tindakan pertama, petugas PAS perlu banyak bersabar dan kekal bersiap sedia walaupun terganggu oleh strategi Barisan Nasional melambat-lambatkan pilihan umum, sebab penundaan tarikh-tarikh pilihan umum adalah sememangnya strategi Barisan Nasional untuk menurunkan moral serta melemahkan kedudukan keuangan kita. Selain dari mereka juga cuba memancing isu yang akan merangkap kita. Sepanjang tempoh ini, jagalah kita akan berdepan dengan tiupan api perkauman dan ketegangan oleh media arus perdana yang menjadi perkakas dalam mempertahankan kerakusan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Teguhlah dengan jamaah, nasihat kita akan terus selamat dan mampu menghadapi dengan cabaran ini. Tindakan kedua, petugas PAS hendaklah banyak membuat persediaan menjaga benteng masing-masing. Parlimen Atadun menghadapi musuh yang amat licik. Marilah kita meliti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam perjuangan kamu, bersabarlah kamu dalam menghadapi musuh kamu, dan bertugaslah kamu di mana kamu ditetapkan, dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kejayaan. Tindakan ketiga, petugas PAS hendaklah bersedia menangani kedatangan orang-orang Melayu, khususnya golongan muda yang sudah berubah tetapi tidak menzahirkan sokongan kerana menghormati ibu bapa mereka yang masih menyokong UMNO. Sikap orang muda sekarang amat berbeza dengan generasi terdahulu. Fahamilah bahawa mereka tidak suka ceramah yang mencaci cela orang. Mereka menyokong PAS tetapi tidak mahu menjadi ahli. Mereka mahukan pimpinan PAS memperincikan agenda-agenda yang dijanji dan bukan sekadar retorik. Mereka cepat cakna perkembangan semasa kerana sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain menerusi Facebook, blog, SMS dan lain-lain. Tindakan keempat, PAS juga hendaklah memenangi sebanyak mungkin kursi yang diamanahkan kepada PAS dengan keutamaan ialah mempertahankan semua kursi parlimen yang telah dimenangi dalam perayaan 2008. Kursi parlimen PAS juga, kursi parlimen yang lain akan diberikan suntikan kerja yang tersusun dengan disokong oleh pemimpin pusat yang diamanahkan tugas tumpuan ini. Semua parlimen yang ditandingi PAS di Sabah dan Sarawak akan juga diberi tumpuan khusus bagi menjamin kemenangan bersama.
Sehubungan dengan itu, media parti, penerangan parti seperti Harakah dan Harakah Dadi bersama dengan jentera penerangan parti hendaklah bertindak membentuk fikrah dan menyampaikan maklumat berdasarkan acuan parti yang telah distrategikan. Tempoh yang ada ini wajar dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan maklumat pencapaian pemerintahan kerajaan kita kepada ahli-ahli kita dan rakyat, yang kemudiannya akan menyampaikan kepada rakyat yang menjadi pengundi-pengundi senyap dan pilihan raya. Konsep mendahulukan perjasaan daripada kemarahan dan kemusnahan hendaklah diutamakan. PAS juga ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh petugas sepenuh masa parti, antara yang terdiri dari petugas pejabat agung dan pejabat negeri-negeri serta kawasan-kawasan, guru-guru pasti, para wartawan dan petugas harga, cetok dan Harakah Daily, jentera penerangan, atas tugas yang dilaksanakan penuh dedikasi dan komited, walaupun tidak mendapat ganjaran dunia yang tinggi berbanding rakan-rakan sejawatan mereka di tempat lain. Moga-moga segala kerja buat mereka diberi ganjaran pahala yang berpanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan syabas kepada jentera penerangan Harakah Daily yang bertindak secara kemampuan kita berdepan dengan media arus perdana yang mengepung dari segenap penjuru. Tingkatkan kebijaksanaan dan kemampuan kita dalam menghadapi cabaran ini. Raya umum ke-13 ini juga adalah merupakan pilihan raya yang melibatkan perang cyber. Persiapannya bukan lagi seperti pilihan raya yang pernah kita lalui sebelum ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, petugas-petugas kita di semua peringkat mesti melakukan reformasi cara bekerja dengan menguasai teknologi maklumat dan komunikasi ICT, terutamanya dalam menghadapi fenomena perang cyber melalui media baru ICT sekarang ini. Kerjasama penerangan dan ICT perlu diperkukuhkan segera untuk menghadapi pilihan umum ke-13 ini dengan mewujudkan satu urus setia berkaitan media baru sebagaimana yang diresolusikan dalam persidangan ICT dan media baru 2011 pada tahun lepas. Saya menyeru kepada semua pimpinan PAS, terutamanya yang terlibat dengan lejnah penerangan dan jabatan pilihan raya di semua peringkat, melihat potensi ICT dan media baru ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan kempen dan dakwah melalui laman web, laman sesawang, YouTube, Facebook, Twitter, web TV, selain dari ceramah dan bahan-bahan media cetak. Hadirin yang dirahmati sekalian, arahan kepada ahli dan pimpinan PAS, marilah dengan fikiran yang terbuka, penuh keazaman, berbekalkan keimanan kepada Allah dan janjinya dunia akhirat, keyakinan kita kepada perjuangan kita ini. Maka saya ingin membuat pengarahan berikut kepada semua perwakilan yang ada pada hari ini. Yang pertama, saya mengarahkan kepada semua petugas, ahli dan pimpinan PAS untuk sentiasa menggenggam matlamat perjuangan untuk Islam, memurnikan fikrah perjuangan, tidak leka, tidak melaksanakan perkara yang merugikan perjuangan, seterusnya tidak mencelarukan fikrah dengan urusan yang tidak penting. Dua, saya mengarahkan agar semua jentera parti, dewan-dewan, lajnah negeri, kawasan untuk menumpukan perhatian kepada kerja pilihan raya dengan ikrar untuk mempertahankan negeri yang ditadbir menerusi muafakat Pakatan Rakyat dan seterusnya melebarkan ke negeri lain hinggalah ke peringkat pemerintahan pusat. Tiga, saya menyeru kepada semua kerajaan negeri di bawah PAS bersama Pakatan Rakyat menggunakan masa yang tinggal ini untuk menyelesaikan urusan rakyat. Teruskan kerja kebajikan tanpa meninggalkan gerak kerja parti hingga ke peringkat bawah dalam masyarakat. Empat, saya mengarahkan kepada semua pihak dalam parti supaya berada di tahap bersiap siaga yang paling tinggi
untuk menghadapi pilihan umum ke-13, di mana kita akan berdepan dengan mainan nakal, lebih nakal, serta provokasi media dan BN yang terus menerus melaga-lagakan pemimpin PAS ke tahap yang tidak dapat kita bayangkan, akan terus memperandakan PAS dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat sebagai langkah untuk melemahkan saf dan semangat kita. Jangan mundur, jangan terkeliru. Dengarlah panduan dan kenyataan rasmi yang diberikan oleh pimpinan tertinggi dari masa ke semasa. Semua pihak dalam parti perlulah mengelakkan diri dari melakukan kesilapan yang meremehkan kita di hadapan rakyat. 5. Saya mengarahkan kepada semua pihak dalam parti supaya melaksanakan tugas pilihan masing-masing dengan penuh hikmah, mengajak rakyat untuk berubah, bukan memusuhi rakyat. Mengajak rakyat untuk berubah, bukan memusuhi rakyat. Bertemu, bercakap, menulislah dengan bahasa yang dipahami oleh mereka, semuanya dengan penuh keikhlasan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Saya mengarahkan kepada semua staf kepimpinan dan ahli, marilah sama-sama kita mengeratkan ukhuwah sesama kita dan terus memperkukuhkan hubungan hablum minallah. Semua petugas dan ahli PAS sebagai senjata yang akan menguatkan semangat berjuang, tidak mundur, dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya. Suasana menghadapi pilihan raya janganlah menjadi penghalang kepada memperbanyakkan amal ibadat, salat, puasa sunat, bermunajat yang akan menjadi benteng dalam perjuangan kita ini, kerana kemenangan Islam adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, marilah pada hari ini kita sama-sama memahami tema muktamar ini serta menyusun gerak kerja yang strateginya nanti dalam semangat tema muktamar negara berkebajikan teras perpaduan. Akhirnya, di kesempatan ini bagi pihak muktamirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan dan Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, seluruh sah kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, PAS Kawasan Pengkalan Cepa, pengarah dan jawatan kuasa induk muktamar, pejabat agung PAS, jabatan amal dan semua petugas yang terlibat serta semua pihak yang menjayakan muktamar ke-58 ini. Mudah-mudahan segala amal ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saya rasmikan muktamar agung PAS ke-58 ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan sabda Rasulullah SAW, siru ala barakatillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden yang telah menyampaikan ucapan dasar.